Itu adalah satu kerugian kerana tolakan itu betul-betul tepat ke arah Park Tae-soo. Waikochea ketika ini. Ada larian yang dilakukan. Ada 2-3 pemain di hadapan. Perez melakukan terjahan daripada belakang, memberikan free kick dalam satu situasi yang agak menarik juga untuk Perak. Ya, sebenarnya apabila pemain ini mendapat bola, saya dapat lihat Fadil Idris, dia tidak tahu bagaimana untuk buat cut in ke dalam. Sepatutnya dia daripada tepi masuk ke dalam, barulah pemain seperti nombor 5 itu Luciano boleh melorongkan bola itu, tetapi dia berlari straight saja. Itu menyukarkan untuk midfield menghantar bola. Mereka harus lebih banyak untuk kreativiti bagaimanakah untuk menembusi benteng pertahanan pasukan Sabah. Jadi free kick untuk Perak ketika ini. Nampak seperti Luciano Waikochea berminat untuk mengambil free kick ini. Beliau juga mempunyai kualiti sebenarnya daripada kesepakan jarak jauh. Mengambil kira juga Sabah bolos 2 free kick pada aksi perlawanan lepas menentang Terengganu. Mungkin Luciano ingin menggunakan, tetapi hantaran juga sahaja yang dilakukan. Afolabi lakukan satu setup ke tengah, tetapi isyarat offside pula. Sayang, Azab. Ya, sebenarnya set piece ini sudah baik. Dia menggunakan ketinggian yang ada pada pemain ini, tapi dia terlampau cepat untuk menyebabkan. Jelas memang ia offside dan agak mudah larian. Ya, agak mudah untuk menjaga garisan, mengesan gerakan itu. Belum ada lagi percubaan yang perlu diselamatkan oleh Damien Lim setakat ini. Tergelincir pula Steven Pile. Akhirnya Afolabi menghantar kepada penjaga gol Brian C. Dan satu clearance, tapi sampai ke Daniel Ting. Dan ketika ini Jalton melakukan satu cross. Baik, cross ini cantik. Satu cross yang cukup baik dilakukan oleh Jalton Paraiba. Singgah ke Badro Bakhtiar dengan satu tandukan yang deras menewaskan Brian C. Kali ketiga pada malam ini dibolosi. Minit yang ke-41 Badro Bakhtiar memberikan jaringan yang ketiga buat Sabah. Ya, cukup baik. Saya dapat lihat bagaimana Fizal gagal sebenarnya. Dia sepatutnya harus lebih menekan Jalton untuk melakukan hantaran. Tapi memang Jalton antara pemain yang cukup bijak. Satu lawan satu dia bijak. Badro juga dalam keadaan yang cukup berani. Hantaran berkualiti. Badro datang daripada arah belakang. Memang ia adalah gol yang boleh dikatakan teamwork gol yang dilakukan oleh Sabah. Saya masih lagi menekankan bagaimana right back dan juga left back seperti yang saya katakan tadi. Mereka harus menghalang sebarang crossing daripada sebelah kiri ataupun kanan. Jika tidak, inilah mereka akan terima. Gol yang baik dilakukan oleh pasukan Sabah. Di sebelah kanan kerap kali kita melihat Rizal Ghazali melakukan crossing. Di sebelah kiri ada Daniel Ting dan Jalton untuk menyukarkan pemain-pemain Perak yang sekali lagi dihukum kerana gagal untuk menutup ruang daripada crossing yang dilakukan. Jadi 3-0 kelebihan di separuh masa yang pertama ini untuk Sabah. Semakin sukar pendakian untuk Perak. 3-0 di separuh masa yang pertama. Satu mimpi buruk buat pasukan pelawat. Darren Lock cuba untuk mengeluarkan atau melakukan larian, tetapi hanya lontaran ke dalam saja yang diberikan. 3-0 Nazab. Ia menunjukkan perbezaan kualiti daripada kedua pasukan ini. Betul, memang saya setuju. Ya, seperti yang saya katakan tadi, faktor tim yang sedang dalam pemimpinan bukan mudah untuk pasukan yang mantap. Banyak lagi kelemahan yang boleh kita lihat daripada aspek serangan, bertahan yang saya rasa masih lagi belum cukup ampuh untuk pasukan Perak bermain seperti pasukan Sabah yang cukup bersedia. Kualiti juga memainkan peranan. Kalau kita lihat players to players, memang Sabah memiliki advantage yang sangat tinggi.
Naratifnya untuk skuad Perak ialah trust the process. Ini adalah musim pertama Datuk Lim Tiong Kim dengan pemain-pemain muda, tetapi berapa lama sebenarnya proses itu perlu diberikan peluang. Tapi sambil itu kita melihat Darren Lock cuba bergerak solo. Ada 2-3 pemain Perak dan akhirnya terpaksa akur kerana Shivan Pillay berjaya untuk mengekang Darren Lock. Masih lagi Sabah berusaha untuk mendapatkan jaringan seterusnya. Ya, satu pertahanan yang baik dan juga satu lorongan yang cukup sempurna sebenarnya dilakukan kepada Darren Lock tadi. Bagaimana melepasi seorang pemain pertahanan. Saya memuji Shivan Pillay yang dia hanya mematikan dan juga membuat satu blocking saja. Ya, menunggu saja dan akhirnya dia dapat mencuit bola itu, mengeluarkan bola. Itu sebenarnya pertahanan harus lakukan. Setengah player itu dia terlalu gairah dan melakukan foul. Betul. Kalau tidak sudah pasti penalti akan berlaku dan kekasaran yang boleh diberikan kepada pasukan Sabah. Ya. Sambil Sabah hadir sekali lagi Jalton, pemain yang cukup berbahaya. Low cross kali ini. Safety first. Mengeluarkan saja bola itu untuk sepakan penjuru untuk Sabah. Cukup berbahaya pemain ini. Impak yang sangat besar dengan lariannya, juga crossingnya Jatun Paraiba di separuh masa pertama. Saya rasa Fizal itu right back. Dia perlukan bantuan seorang lagi rakan. Ada 2 pemain yang harus bersama dengan Fizal untuk mengekang Jalton. Saya nampak jika 1 against 1 sudah pasti Jalton akan menewaskan Fizal. Itu yang berlaku di sebelah kanan pasukan Perak FC. Badrul nampaknya sudah berjaya mendapatkan satu jaringan, menebus kesilapan awal beliau. Sudah terbuka luas gawang untuk beliau, tetapi sebentar tadi berjaya mendapatkan jaringan untuk diri sendiri. Hantaran yang baik membiarkan untuk Pak Tesu ke belakang semula. Rizal. Ada sentuhan pemain Perak dalam hantaran dilakukan oleh Rizal Ghazali. Itu jadi corner sekali lagi. Sambil itu 3 minit tambahan masa sudah pun diberikan untuk Perak. Penting untuk tidak bolos dalam masa 3 minit ini. Ya, saya rasa pemain-pemain Perak momentum mereka sudah semakin menurun. Dengan 3 jaringan hanya perlukan kekuatan dan juga semangat. Di bilik persalinan, Coach Tiong Kim harus menaikkan semula semangat pemain-pemain untuk lebih ataupun terus bersaing di separuh masa yang kedua nanti. Dalam situasi ini, Nazab, sambil itu kita perhatikan dulu gerakan. Sayang sekali. Tapi dalam situasi ini sebenarnya untuk Perak, Nazab, ya, adakah penting untuk mereka tidak terus dibolosi ataupun mereka berusaha untuk mendapatkan jaringan di separuh masa yang kedua nanti? Pandangan saya, jika mereka terus bertahan, mereka akan terus dihukum. Mereka harus lebih bermain agresif, ofensif dan juga menyerang. Itu yang paling penting untuk sekurang-kurangnya mendapatkan gol. Jika mereka bertahan, mereka pasti akan terus dibolosi. Okay. Mengambil kira juga kualiti yang dimiliki oleh pemain-pemain Sabah. Saya setuju 100% dengan Nazab. Bertahan itu bukanlah option jika Perak mahu mengurangkan jurang itu. Memasuki minit yang terakhir tambahan masa ini. Secara rumusannya Sabah nampak the better team. Dengan gerakan-gerakan serangan juga berjaya menyempurnakan peluang-peluang yang mereka miliki. Dan Perak jelas sedikit ataupun sebenarnya banyak bergelut di bahagian pertahanan, kerana bila mereka hadir di hadapan, Alif Zikri gagal melakukan tugas beliau dengan baik. Mungkin ada satu lagi peluang untuk Sabah mendapatkan jaringan keempat, tetapi tolakan itu terlalu jauh pula untuk Nasrul Lamri yang gagal mengawal dengan baik. Dalam situasi itu sepatutnya mudah saja Nasrul Lamri mengeluarkan bola. Pak untuk Gabriel Perez. Jalton gunakan fizikal yang rendah itu, center of gravity itu, untuk melakukan shielding. Dan itu dia whistle penamat untuk aksi separuh masa yang pertama.
Satu kedudukan yang cukup selesa untuk pasukan tuan rumah. Pak Tesu berjaya juga mendapatkan satu jaringan. Dan ini dua lagi penjaring yang telah memberikan keselesaan untuk Sabah di akhir separuh masa yang pertama. Brian C 3 kali dibolosi, diuji juga beberapa kali. Banyak perkara yang perlu diubah, banyak perkara yang perlu ditingkatkan untuk Perak di separuh masa yang kedua. Tetapi